Happy Chinese New Year. Bye-bye. Happy holiday. Hello. So, untuk Remaja React pada kali ini, pada minggu ini, sebenarnya kita ada banyak sangat topik nak cakap kan, sebab banyak sangat benda yang viral bulan ni, minggu ni, especially bila nak Chinese New Year ni kan. Tapi kita tak boleh nak buat banyak video, so kita compilekan semua topik-topik viral untuk kita react pada minggu ini. So kita tak ada video, kita tak ada movie, kita tak ada lagu, tapi lebih kepada topik yang sedang berlaku di Malaysia sekarang lah. Okay, sebelum kita mulakan tu, kita akan nak make sure yang korang, kalau korang setuju ataupun korang tak setuju dengan pendapat kita orang ni, korang just bagi komen kat bawah tu nanti. Alright? Wani, topik apa yang ada minggu ni? Yang Wani tu? Okay, semalam kita orang baru dapat pizza. Sempena Pizza Hut, sempena Valentine tu, sebab pizza tu bentuk heart. So sweet. Buka-buka macam wow, berbentuk hati. Sempena Valentine. Pasal ada balloon tau, balloon hati. Tak ada balloon hati pun? Balloon hati. Kita ada unexpected mind. Empat balloon. Tak dapat pun. Balloon, okay. So kira macam kita dah biasa dengan pizza yang berbentuk bulat. So bila ada pizza yang macam tu, Wani rasa cantik ke macam mana? Buka-buka kan macam wow, sebab shape pun memang dah bentuk hati tu kan, bentuk heart tu kan. So macam buka-buka kan macam wow, tu flavor sama lah, flavor yang kita dah biasa kan dengan Pizza Hut. So macam dengan balloon semua macam wow. Tapi kalau celebrate pun dekat rumah je lah, apa boleh keluar. Lah. Untunglah ada orang tak celebrate kat rumah tu. Tak, dia macam ni. Kan tak boleh jumpa. Jadi dihantar je. So call pizza, hantar kat rumah orang tu. Macam tu lah konsep dia. So memperingati orang yang tersayang, boleh kita just macam hantar je. Pizza tu je gitu. Tapi kan saya sebenarnya tak sure sangat dia punya price. Tapi kalau ikutkan yang diorang hantar semalam tu, 3 kotak yang kita dapat tu RM110 tau. So lebih kurang dalam 30 lebih lah, RM35 lah untuk satu kotak. Korang rasa apa baloi ke? Okey kok, pizza dia besar lah. Nana jangan risau ya, pizza Nana akan dapat tak lama lagi ya. Topik yang paling viral pada minggu ini ialah topik penghantaran JNT Express di Ipoh. Kita nampak video TikTok tu, semua orang baling-baling parcel yang macam ada macam besar TV tu pun dia baling kan. So nak tanya kat Ain, apa sebenarnya yang terjadi? Actually first rasanya isu JNT ni macam berulang sebab commission tu semua kan. Tapi time MCO je dia boom lagi sebab mungkin diorang pressure lah dengan penghantaran yang banyak tapi dikurangkan pula commission. Jadi diorang mungkin itulah daripada segi mogok tu. Tapi dia situasi yang kita nampak ni macam first orang marah JNT. Maksudnya orang side kepada mereka sebab tak patut nak turunkan commission. And then tiba-tiba bila video tu keluar, orang marah pekerja pula. Jadi sekarang ni orang nak marah dua-dua pihak. Jadi sekarang ni kita tak tahu diorang pun side mana. So korang rasa macam mana? Keliru ke? Dia dah tak berada di atas pagar sekarang. Orang tengok tak macam video yang staff dia minta maaf tu. Macam okey, dia macam kesian juga kan. Macam kita tahulah kalau kerja macam penghantaran tu mestilah macam lagi orang tak banyak kan. Nanti bila kena tarik commission, lepas tu barang pun banyak, mestilah mengamuk. Balik kita pun mengamuk. Perbuatan dorang tu macam tak elok lah kot. Sebab barang orang, dorang baling-baling macam tu, jahanam. TV pecah kan? Ada TV. Handphone. Nampak? Mesin basuh kemek. Ayuh. Macam mana lah benda betul boleh kemek? Macam mana boleh diangkat mesin basuh tu? Buat ni diorang tu lah, boom. Lepas tu, tapi yang lebih sedih tu bila JNT ni buat hal, especially di kawasan tu, JNT negeri-negeri lain pun sebenarnya macam terkesan juga sebab walaupun diorang ada je video-video diorang yang diorang upload nampak sistematik kan cara diorang passing semua tu, tapi bila satu orang buat hal, dia macam nila setitik susu tumpah susu sebelanga. Rosak susu sebelanga. Rosak.
Macam tak patut lah sebab kau bila kau seorang buat hal tapi orang lain punya rezeki pun, punca rezeki pun kendala. Sebab kalau kat komen pun ada juga orang kata JNT kat rumah dia okey. JNT kat rumah dia tak ada masalah, cepat. Jadi kita rasa bukan semualah sebenarnya isu ni. Tapi bila dah yes. Siapa yang sekarang dari Perak tu berharap bersabarlah ya. Lah, tapi bila hal ni dah tengah still hangat diperkatakan, so macam memang company-company delivery lain tu sepatutnya kena lebih berhati-hati sebab diorang dah nampak dah impact daripada satu cawangan je dah terus semua orang macam nak ban ataupun nak bash orang tu. So yang lain-lain tu sepatutnya kita sebagai pengguna pun macam sebenarnya bagus juga benda ni jadi sebab dia akan membuatkan company lain aware tentang hak pengguna tu sendiri, betul tak? Tapi kan kalau korang tengok kan macam JNT, kalau korang pernah jumpa JNT Pos Laju ataupun DXF apa benda lah, GDEX ke apa ke, tapi JNT ni antara yang paling rasanya paling cepat, paling laju kalau tak silap lah. Kalau barang lain sebab ramai kot, staff dia ramai. Kita rasa pengguna pun sekarang ni kena fikirlah kot bila barang-barang yang okey untuk di-post atau tidak. So atas bila kalau you dah beli, itu risiko yang you kena tanggung mungkin lah. Tapi bagi Wani kan sepatutnya macam kan sekarang PKP kan orang membeli tau. So orang duduk rumah kan. So maksudnya company-company yang penghantaran ni patut kena macam bagi extra dekat pekerja. Bukanlah memotong. Betul. Mana ada kedai baju yang buka sekarang? Semua kedai baju semua tutup, semua online. Yang buka kebanyakan restoran saja. Topik yang ketiga yang kita ada pada minggu ini adalah semua orang bercakap tentang nak periksa SPM. Kan sebab SPM akan bermula pada bulan Februari ni. So orang tengah maksudnya student especially di social media tengah setiap malam ada je topik trending tentang SPM ni sebab mereka tengah bersiap sedia untuk SPM lah. Tapi apa yang membuatkan semua orang bercakap pasal SPM pada minggu ini adalah bila ada rumours yang mengatakan format SPM tu akan ditukar oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia ataupun LPM. So bila diorang ada banyak sangat rumours sebelum kita tengah berdebar ni nak exam kan. Lepas tu keluar pula rumours akan ada open book lah, akan ada jenis-jenis soalan yang berbeza lah, jenis kertas yang berbeza compared to peperiksaan percubaan diorang. Mestilah orang tengah jadi lebih huru-hara nak tanya kepada Ain lah. Ain, setuju tak kalau betul lah dalam masa 2-3 tahun ni akan ada open book system untuk SPM? Setuju tak? Macam kan open book test macam ada orang macam berpendapat yang macam bila kita buat open book test ni dia masa yang diambil tu sebenarnya lagi banyak. Maksudnya kita nak kena check. Jadi mungkin dah makan masa kat situ juga. Jadi kita rasa dia macam ada pro and cons lah. Walaupun kau dapat tengok tapi bila kau nak cari balik tu pun dah makan masa juga. Satu. Maksudnya benda tu berjalan. Jadi mungkin efek juga dia untuk jawab satu exam paper tu. Sebenarnya kalau orang kata nak jawab open book ni ada dia punya cara tau. Maksudnya korang tak perlulah setiap soalan tu refer kepada buku. Jadi macam soalan-soalan yang macam boleh jawab tu jawab dulu. Soalan yang tak boleh jawab tu just leave it dulu. Lepas tu baru kita check. Kalau semuanya macam semua ni nak tengok buku lah, ni tak baca buku. Kan open book bukan soalan yang selalunya lah. Wani tak tahu lah SPM punya cara ni tak tahu macam mana. Tapi universiti punya cara dia macam open book contoh lah kan sejarah ke apa ke. Tapi dia macam huraikan macam pendapat kita sendiri tau. Dia bukan macam betul-betul jawapan tu dah ada dalam buku. So macam pendapat kita nak olahkan jawapan tu macam kita kena create diri kita. So makin susah kalau tak silap Wani lah. Tu macam universiti ni. Kalau SPM ni dia orang nak buat cara lain, wallahualam tak tahu. Tapi open book taklah senang-senang dia nak bagi jawapan dalam buku tu kan. Macam Nana rasa kalau kita, pelajar kat Malaysia ni especially form 5 dan form 6 untuk SPM dan STPM dah bersedia ke ataupun kita ni dah sama standard ke dengan peringkat contohnya A-level ataupun matric yang kebanyakannya sekarang introduce the open book? Tak perlu kot buat open book sebab rasanya kan sistem pendidikan dekat Malaysia ni dia selalu bertukar-tukar. So macam kan ni dia open book, lepas tu nanti 5 tahun lagi dia kata tak boleh buka buku pula bila exam kan. So macam buat orang confused lah macam tu. Tapi dari segi macam yang Ain dengan Wani cakap yang ada pro and con tu betul jugalah macam dia buat student lebih berfikir kot sebab soalan dengan jawapan kan lain kan. Takkan dia bagi jawapan
tinggi. So macam student tinggi. Saya rasa macam peringkat SPM, SKPM tu, dia punya syllabus tu sebenarnya tak jauh berbeza dengan masa Faiz paling muda kat sini. Masa Faiz ambil yang paling last kali ambil kat sini. Kan, dia tak ada jauh beza pun syllabus sekarang dengan syllabus tahun-tahun tu. Rasanya kalau budak-budak yang lepas boleh buat, rasanya budak-budak sekarang pun tak perlu open book pun. Sebab jenis soalan dia lebih kurang sama, cuma cara grading tu mungkin dah berbeza sedikit compare dengan dulu. Sebab dulu ada A1, A2 kan, sekarang plus dan A minus semua tu. So macam mungkin grading je yang berbeza, tapi soalan dan subjek dia still sama. So kalau budak dulu boleh buat, kenapa budak sekarang tak boleh buat? Kata disebabkan pandemik ni kan, macam kalau dekat Malaysia ni macam rasanya macam kita dah lama macam anjak date tu. Macam boleh kot study kat rumah. Tadi kita dah bincangkan 3 topik. So ni topik yang terakhir. So hari ni hari apa guys? Kongsi Fajar. Kongsi Fajar tapi kita semua pakai baju hitam. Memang meminta. Okay, so sempena Chinese New Year ni, apa yang kita nak bincangkan bukanlah sangat pasal tradition ataupun perayaan Chinese New Year sebab tak ramai orang boleh meraihkannya. Cuma SOP baru telah ditetapkan oleh kementerian kan pada awal minggu ni. Dia katakan kita boleh je orang-orang bermasyarakat Cina ni untuk meraihkan bersama family ataupun keluarga asalkan 15 orang dalam satu rumah. So Nana, apa sebenarnya SOP yang ditetapkan? Itulah bagi kita macam okey lah sebab kes sekarang kan tengah naik. So macam kalau dikata boleh balik, so bukannya orang Cina je balik, bukan bangsa Cina je akan balik, semua bangsa akan balik. So macam nanti jadi balik kluster yang tak apa-apa kan. So macam bila dia buat macam ni, okey lah, still boleh celebrate tapi macam berpada-pada. Orang sendiri ada tak kawan-kawan berbangsa Cina yang macam first of all, ada tak kawan berbangsa Cina? Ada. Kita kan Malaysia. Ada tak dengar dorang ataupun mungkin netizen sendirilah yang korang terbaca ke mungkin mengadu yang kita semua perayaan pun kita tak boleh meraihkan? Tak ada kot. Semua dah biasa. Semua faham dengan SOP. Dalam circle kawan-kawan kita rasanya tak jumpa, tapi selalu kita baca komen netizen. Kita suka baca komen netizen tau. I think dengan situasi semasa semua orang kena faham lah. Kes kita lebih banyak pada tahun ni compare dengan tahun lepas. So lebih ketat lagi diorang punya segala SOP tu. Kalau lah kes ni masih berterusan sampai ke bulan Hari Raya Puasa nanti, sama bulan 5 pun, kita jadi macam dia juga, tak boleh nak berkumpul semua kan. Anyway, thank you so much untuk reaction pada hari ini. So kita akan jumpa lagi untuk next week kalau banyak lagi rasanya reaction topik-topik viral kan selepas ini. Happy Chinese New Year. Bye bye. Kongsi ni. Kongsi.